Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini seperti mana yang dirancang oleh pihak Masjid Al-Muktafi Billah Shah, kita akan sama-sama mengadakan satu program Al-Quran Sahabatku. Dan insya-Allah bermulanya pada hari ini, untuk makluman semua para pendengar yang menonton pada hari ini, kita akan cuba untuk sama-sama tahsin surah-surah pilihan, surah-surah lazim, dan sesuai juga untuk ayah-ayah, abang-abang yang akan menjadi imam di rumah, terutamanya kita berada dalam bulan Ramadan ini. Dan ini juga merupakan salah satu daripada usaha pihak Masjid Al-Muktafi Billah Shah untuk memberikan galakan kepada abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, kakak-kakak maaf ya, abang-abang dan ayah-ayah untuk menjadi imam di rumah. Dan sekaligus kita semua dapat membetulkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Kita tunggu sekejap lagi insya-Allah. Mungkin tuan-tuan para pendengar boleh share dan juga boleh share dan subscribe ataupun like kita punya page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, insya-Allah. Kalau dengar boleh komen clear ke ataupun tidak, sebab kami masih lagi dalam menguji mikrofon ni. Boleh komen kalau clear ataupun tak clear ataupun tak dengar ke macam mana. Okey, tuan-tuan sekalian yang sedang mendengar ataupun sama-sama menonton, boleh ke tidak komen terlebih dahulu, dengar ke tak dengar, clear ke tak clear, untuk kita teruskan program kita hari ini insya-Allah.
Okey, kita ambil masa sikit lagi insya-Allah. Kalau dengar, tulis clear dan kat mana uh, anda sekarang berada, sebab kami masih lagi menguji untuk tahap mikrofon ini insya-Allah. Okey, kalau ramai dah tulis clear ni, kita teruskan insya-Allah. Baik, untuk makluman semua para pendengar, tuan-tuan muslimin muslimat yang mendengar program Al-Quran Sahabat Aku pada hari ini insya-Allah. Terlebih dahulu kita kena memahami apakah hukum kita belajar Al-Quran dan hukum kita mengamalkan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, untuk makluman semua, terlebih dahulu hukum kita belajar Al-Quran ini adalah fardu kifayah. Hukum belajar secara bertajwid. Jadi boleh tulis di ruang komen, mungkin ada yang akan masuk selepas ini yang akan dapat manfaat bersama insya-Allah. Jadi hukum belajar ilmu Al-Quran ataupun belajar Al-Quran secara bertajwid ini, ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Masuk fardu kifayah ialah kalau dalam satu tempat tu seorang tak buat, maka semua akan berdosa. Maka hari ini kita belajar Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan terlepas untuk orang-orang yang lain. Kita mengambil manfaat tersebut insya-Allah. Dan ulama juga mengatakan hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Maka di sini tuan-tuan sekalian, kalau kita nak membaca Al-Quran dengan bertajwid, hukumnya fardu ain, maka nak tak nak hendaklah kita pergi belajar, hendaklah kita pergi bertalaki, berguru untuk kita dapatkan bacaan kita, bacaan yang sempurna, bacaan yang tepat. Maka bila kita belajar, kita bertalaki, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid insya-Allah. Yang paling penting hendaklah mencari guru, belajar, bertalaki, itu yang paling penting. Baik para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita mulakan untuk tahsin surah pilihan kita hari ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan sebelum itu saya nak nyatakan terlebih dahulu berkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Sebabnya tuan-tuan sekalian, para pendengar, ramai dalam kalangan kita bila mengaji hari ini, mengaji Al-Quran, kebanyakannya dia berpegang pada tok-tok dulu, nenek-nenek moyang dulu yang hanya mengajar, bukan kata salah, tapi hanya mengajar, membetulkan hanya di lisan semata-mata, tidak menjelaskan makhraj huruf yang sebenarnya macam mana, bunyi hurufnya macam mana. Dan kadang-kadang pun saya pun sempat jugalah masa kecil-kecil dulu mengaji di rumah-rumah tok-tok guru dulu. Bila kita salah baca, tok guru hanya tegur dan kita pegang pada bacaan guru itu sahaja tanpa kita melihat mushaf. Tanpa kita melihat mushaf, melihat Al-Quran. Sebenarnya ni huruf apa ni, kita baca huruf yang lain. Sebenarnya ini huruf yang sepatutnya kita baca tapi kita tak baca demikian. Contoh saya macam ada seorang pelajar saya, daripada kecil dia mengaji, bila salah dalam bacaan guru hanya tegur dan dia berpegang pada bacaan guru. Dan dia tidak lihat balik mushaf sampailah sekarang, sampai ke tua tuan-tuan sekalian. Dia masih berpegang dengan apa yang guru dia sebut masa dia kecil dulu. Contoh pada ayat dalam surah Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tablil, dia baca. Dia baca dengan huruf ba, sepatutnya di situ dengan huruf ba. Tadlil sepatutnya. Disebabkan berpegang pada teguran guru-guru yang hanya menyampaikan melalui lisan dan tidak melihat pada mushaf, ini bermasalah dalam bacaan kita dan sehinggalah sekarang berpegang pada apa yang disampaikan oleh guru itu sahaja. Baik, kita kena faham terlebih dahulu tuan-tuan sekalian berkait dengan kesalahan dalam bacaan Al-Quran ini. Dia ulama membahagikan kepada dua kesalahan. Satu disebut sebagai kesalahan yang nyata ataupun dipanggil lahnu al-jali. Yang kedua disebut sebagai lahnu khafi. Lahnu jali ini merupakan kesalahan yang nyata, manakala lahnu khafi merupakan kesalahan yang
tersembunyi. Okey, yang masalah yang boleh merosakkan solat kita, yang boleh membuatkan solat kita tidak sah adalah kesalahan yang disebut kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata ni apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah kesalahan yang melibatkan bertukar huruf, kesalahan yang melibatkan tertukarnya baris, kesalahan yang melibatkan tertinggalnya syiddah yakni tasydid, dan kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tidak merubah kepada makna dan hanya meninggalkan hukum-hukum ikhfa, idgham, izhar, demikian, dan yang melibatkan hukum mat panjang dan pendeknya, itu dikira sebagai kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Adapun kesalahan jali ini, kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas, dan bila mana melibatkan Al-Fatihah dalam solat kita, minta ampun, minta maaf tuan-tuan sekalian, solat kita tidak sah dan solat kita boleh jadi batal. Dan insya-Allah kita akan tahsinkan surah Al-Fatihah satu persatu insya-Allah untuk jadikan bacaan Al-Quran kita ni tepat, sempurna dan solat kita diterima insya-Allah. Dan terutamanya abang-abang, ayah-ayah yang sedang mendengar, harap kita dapat sama-sama perbetulkan surah Al-Fatihah kita. Kerana ramai juga dalam kalangan kita ni masih lagi tertukar huruf. Contohnya pada kalimah allazina, siratal ladzina, ramai lagi yang baca dengan siratal lazina. Disebabkan apa? Seperti mana saya sebut tadi, hanya mendengar secara lisan sahaja daripada guru-guru, tanpa membetulkan bacaan dengan melihat mushaf Al-Quran. Baik, insya-Allah kita tengok terlebih dahulu surah Al-Fatihah kita hari ini, insya-Allah. Sekejap ya. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran yang pihak masjid sediakan ini, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Mengandungi 7 ayat. Dan kalau kita perhatikan pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sudah ditulis ayat yang pertama. Sudah ditulis ayat yang pertama. Baik. Berkait dengan bilangan ayat ini, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang dinyatakan 7 ayat yang berulang-ulang, yakni merujuk kepada surah Al-Fatihah. Cumanya khilaf dalam kalangan para ulama, 7 ayat itu adakah termasuk Bismillahirrahmanirrahim ataupun tidak. Jadi saya sebut terlebih dahulu, kalau mengikut ulama Kufi dan juga Maki, dia dikira satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim dikira sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka sebahagian yang lain, ulama yang lain, iaitulah Madaniyan, Madani awal, Madani akhir, ulama Syami, ulama Basri, tidak dikira sebagai satu ayat Bismillah ini sebagai satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan buka mushaf di Morocco katakan, Bismillahirrahmanirrahim, dalam mushaf mereka tidak ada huruf nombor yang pertama, nombor 1 ini seperti mana yang kita lihat dalam mushaf kita sekarang inilah. Jadi benda ini khilaf, dan khilaf juga dalam ulama-ulama fiqh. Kalau kita mazhab memang Syafi'i, dikira sebagai sebahagian surah Al-Fatihah, dan sekiranya kita meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah ini akan merosakkan solat kita kerana hilangnya daripada surah Al-Fatihah. Itu sebagai maklumat ataupun sebagai ilmu sampingan kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita lihat pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan ikut dia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam ayat ini, tuan-tuan sekalian, cuba kita perhatikan terlebih dahulu pada huruf ba. Okey, huruf ba di hadapan ini. Huruf ba di hadapan ini, okey, huruf ba yang berbaris di bawah.
Huruf ba yang berbaris di bawah. Ramai dalam kalangan kita bila sebut ba berbaris di bawah ni dibaca dengan B. Besme. Itu bacaan yang tidak sempurna. Bukan B, B. Ba barisnya bawah, bunyinya B. B. Bismi. Bismi. Okey. Kalau sebelum ini kita baca dengan B, harap kita boleh ubah cara bacaan kita dengan sebutan B. Okey, boleh? B. Kemudian, selepasnya huruf ba, adanya huruf sin. Huruf sin, atasnya ada tanda sukun. Sukun maknanya, bahasa mudah kita, tanda matilah. Tanda mati. Dan kena ingat tuan-tuan, huruf sin di sini adalah huruf hamas. Huruf hamas. Jadi, bila sin, dia bukan huruf qalqalah, bukan huruf lantunan. Ramai juga yang baca dengan bismi. Itu salah tuan-tuan. Bismi. Jangan jadikan qalqalah, bukan bismi. Dia kena sukun. Bismi. Bismi. Okey? Bismi. Kemudian selepas huruf sin, adanya sukun ini, adanya huruf mim yang berbaris di bawah. Okey, huruf ba dengan huruf mim ini tempat keluar yang sama, iaitu huruf yang disebut sebagai makhrajnya asy-syafatain, antara dua bibir. Jadi tidak menjadi masalah yang sangat untuk kita menyebut huruf ba dan juga huruf mim. Sama-sama kita sebut sekali lagi, bismi. Bismi. Jangan baca dengan B lagi selepas ini ya. Jangan disebut sebagai besme ataupun besme. Mim bahagian bawah bunyi mi. Okey. Kemudian kita lihat pada kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah Allah, lafzul jalalah. Baik, kalimah Allah ni tuan-tuan sekalian, kaedah dia, sekiranya sebelum kalimah Allah itu huruf yang berbaris di atas ataupun huruf yang berbaris di hadapan, maka kalimah Allah ini dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tebal. Kalau sebelum kalimah Allah ini adanya huruf yang berbaris di bawah, ini mim baris di bawah, maka dibaca dengan nipis. Sebab itu kita baca bismillahi. Kita tak baca dengan bismillahi. Itu salah. Kalau ada yang baca bismillahi, itu saya tak tahulah millah apa yang diingat tu. Jangan millah, millahi. Mungkin ada kasih nama milah ke tak tahulah jadi millah tu. Jadi millah, jangan millah. Sebab sebelum kalimah Allah ini adanya huruf yang berbaris di bawah. Ingat saya sebut tadi, sebelum kalimah Allah adanya huruf yang berbaris di atas ataupun di hadapan, maka kalimah Allah itu dibaca dengan tebal. Kalau sebelumnya dibaca dengan sebelum kalimah Allah ini huruf yang berbaris di bawah, maka dibaca dengan nipis. Bismillahi. Dan kemudian tuan-tuan perhatikan pada kalimah Allah ini sebenarnya adanya mat di sini. Ramai juga dalam kalangan kita, dia terlalu cepat nak habis solat ni, gopoh sangat nak habis solat ni, kadang-kadang kalimah Allah di sini dia tidak panjang. Contoh macam mana? Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak tahu nak kerja pergi mana. Sampai kita tak dengar jelas bunyi kalimah Allah ini dengan panjang. Dan di sini tuan-tuan hati-hati, sekiranya kalimah Allah ini tidak adanya mat di sini, solat kita boleh jadi batal. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, boleh jadi batal. Sebab di sini adanya mat. Jadi kena baca Bismillahi. Bismillahi. Okey. Dan sebelum tu juga, pada kalimah Bismillah ini, hadapan tadi ada huruf ba bagi bawah kan? Dalam kalangan kita juga ramai yang hilangkan huruf ba. Hati-hati juga tuan-tuan. Jangan sebut Bismillah. Ramai juga yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Huruf ba itu dihilangkan. Kalau hilang huruf ba di sini, maka solat kita pun tidak sah. Maka hati-hati dalam bacaan kita selepas ini insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi boleh? Boleh kita teruskan? Ataupun tinggi sangat ke perbahasan saya? Kalau boleh terus, boleh komen terus
Kalau faham boleh komen faham. Kalau ada apa-apa maklumat ilmu terbaru yang tuan-tuan dapat pada hari ini, boleh tulis di ruang komen supaya siapa-siapa yang baru bersama dengan kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan. Okey, seterusnya pada kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini adanya huruf ha. Huruf ha jangan bertukar dengan huruf ha. Ada dua huruf hak, satu hak pedas, orang kita panggil hak pedas, satu lagi panggil ha simpul. Orang Melayu kita mudah untuk faham, hak pedas dengan hak simpul. Kalau orang dulu-dulu, ngaji orang dulu-dulu, dia tak panggil huruf ha, dia panggil huruf he. Nak beza dengan hak pedas. Hak pedas panggil huruf ha, kalau ha simpul panggil huruf he. Ni orang-orang dululah, orang Terengganu dulu ni sebut huruf he. Baik. Di sini tuan-tuan adanya huruf hak yang pedas. Hak di sini, makhraj huruf hak di sini dia tempat keluarnya adalah di pertengahan halqum. Pertengahan halqum. Kalau ha simpul tu, huruf he tu, dia berada di pangkal halqum. Huruf halqum di sini tuan-tuan, kalau kita memahami makhraj huruf halqum, ada 6 huruf semua sekali. Ada huruf hamzah di pangkal halqum, hamzah dengan huruf ha. Di pertengahan adanya huruf ha dan juga huruf ain. Di hujung halqum adanya huruf ghin dan juga huruf kha. Jadi hati-hati jangan bertukar hak pedas dengan ha simpul. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu minta ampun, minta maaf, sembahyang kita tidak sah. Kerana kita dah mengubah huruf sepatutnya huruf hak kepada huruf ha, dan ini dikira sebagai kesalahan yang jelas, kesalahan yang jeli, seperti mana saya terang pada awal tadi. Bismillahirrahman, hak berada di pertengahan halqum. Kemudian pada huruf mim yang adanya mat ini dipanggil mat asli. Sama juga, jangan kita baca terlalu gaduh, terlalu gopoh sehingga kita hilangkan mat di sini. Kita baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada langsung huruf mat. Maka hati-hati, mim adanya huruf alif di sini, maka hendaklah dipanjang 2 harakat, namanya mat asli. Bismillahirrahmani. Macam tu. Ar-Rahmani. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sembahyang kita, minta ampun, minta maaf, tidak sah tuan-tuan. Okey, kemudian kita lihat pada kalimah Ar-Rahim. Sama juga Ar-Rahim, huruf hak yang pedas. Jangan hak yang simpul. Sama juga perbahasannya. Maka hati-hati, jangan tertukar lagi selepas ini. Sama-sama kita betulkan bacaan. Ini kita punya siri Al-Quran Sahabatku ini, tuan-tuan sekalian, para pendengar, secara teori kita boleh faham, dan selepas ini tuan-tuan kena cari juga guru untuk mentahsinkan ataupun untuk mengikrarkan, untuk mengakui bacaan tuan-tuan. Guru kena mensahihkan benda tu, kena iktiraf daripada guru juga. Jadi lepas ni jumpa siapa-siapa, mana-mana guru, mintalah untuk perbetulkan bacaan Al-Fatihah kita, insya-Allah. Baik, selesai kita pada ayat yang pertama. Okay, sebelum kita masuk pada ayat yang kedua tuan-tuan, pada kalimah Ar-Rahim kita waqaf dengan huruf mim. Last sekali adalah huruf mim. Tengok di sini huruf mim. Waqaf, kalau ikut asalnya mim ini berbaris di bawah Ar-Rahimi. Tapi sebabkan kita waqaf, maka waqaf dengan sukun, dengan tanda mati. Jadi tutup mulut betul-betul, sebab mim ini merupakan makhraj huruf yang keluar daripada asy-syafatain, daripada 2 bibir. Biar jelas, Ar-Rahim, tutup mulut. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal, kita biar tak tahu dia jadi huruf apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Last sekali kita waqaf dengan huruf mim. Baik, selesai kita ayat yang pertama, kita teruskan pada ayat yang kedua, insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut ya, insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, tuan-tuan, kita lihat pada ayat yang kedua, Alhamdu. Di sini ramai juga dalam kalangan kita silap pada bacaan pada huruf lam yang sukun. Lam yang tanda mati ini, ramai juga yang baca dengan lam yang berbaris di atas.
dia akan jadi alhamdu. Alhamdu. Kalau dibaca dengan alhamdu, sembahyang kita juga, solat kita juga tidak sah kerana kita telah merubah baris sukun kepada baris fathah. Alhamdu. Maka di sini adanya tanda sukun. Pegang betul-betul dulu tuan-tuan. Pegang betul-betul dulu, jangan terlepas. Pegang al-ha. Al-ha. Jangan alaha. No. Alaha. Salah. Pegang pada lam sukun. Kemudian kita masukkan huruf ha. Ha di sini sama macam tadi. Macam bismillahirrahmanirrahim. Kat mana tempat keluar huruf ha tuan-tuan? Di pertengahan halqum. Kalau kita baca dengan huruf ha simpul di bahagian pangkal halqum, solat kita minta ampun, minta maaf, tidak sah kerana kita dah merubah huruf lain. Sepatutnya alhamdu, al-ha, ha. Alhamdu. Baik, kemudian huruf mim yang sukun. Kemudian adanya huruf dal yang berbaris di hadapan. Baik, huruf dal di sini, kalau ikut lahjah Arabnya, tempat keluar huruf dal ini dari 3 beradik. Adanya huruf ta, huruf dal dan juga huruf ta. Kalau orang Melayu kita ni, kebanyakannya sebut huruf dal ni disebut da. Da. Kita kalau boleh nak baca Al-Quran ni berlahjah Arab, huruf da ni bukan da. Kalau da ni kedai makan roti ke cana ke adalah kuah da tu. Ni dal. Jangan dal. Du, alhamdu. Ini lahjah Arab lah. Kalau kita baca du, sembahyang kita sah ke tidak? Masih lagi sah. Kerana kita tidak merubah kepada makna. Kita tidak merubah pada huruf. Cumanya ketepatan huruf itu tidak sempurna lah. Jadi kena sebut alhamdu. Alhamdu. Okey. Caranya macam mana? Huruf da, dia hujung lidah. Tempat keluarnya ada di hujung lidah dan berada di belakang gigi kacik tengah kita ni. Ada 3 beradik huruf dal, ta, da, pa. Okey. Ini perlu kepada tasheh daripada guru lah. Ikrar daripada guru insya-Allah. Kemudian tuan-tuan sekarang kita lihat pada kalimah lillahi. Lillahi. Di sini hati-hati juga sama macam bismillah tadi. Jangan lupa adanya mat di sini. Jangan terlalu cepat sehingga kan hilangkan mat. Jangan baca alhamdulillahi lillahi. No. Alhamdulillahi lillahi. Okey. Kemudian kalimah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Okey, di sini ada lagi alif lam. Dia disebut sini adalah alif lam qamariyah ataupun disebut sebagai izhar qamari. Okey, Al-Alamin sama macam alhamdulillah tadi. Jangan jadikan lam yang sukun ini kepada huruf lam yang berbaris. Jangan kita baca Rabbila salah. Rabbila tidak tepat tuan-tuan. Maka kena baca dengan sukun Rabbil'a. Rabbil'a. Pegang huruf lam itu. Kemudian baru kita masukkan huruf ain. Huruf ain ini adalah huruf yang keluarnya di pertengahan halqum. Dia sama beradik dengan huruf ha tadi. Huruf ha, ain dia keluar kat sini tuan-tuan. Ni pertengahan halqum. Ramai dalam kalangan kita bila huruf ain ini dia baca keluar ke hidung. Kalau keluar ke hidung dia maafkan lagi. Kalau keluar ikut rongga mulut dia jadi huruf mat ataupun dia keluar di bahagian pangkal halqum, dia jadi huruf hamzah, sembahyang kita tidak sah. Contoh macam mana? Kalau kita baca huruf ain ini di bahagian hidung, dia akan jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia akan jadi sengal. Alam itu hidung. Kalau kita ubah kepada bahagian pangkal halqum kepada huruf hamzah, ini solat tidak sah kalau kita tukar kepada pangkal halqum. Contoh macam mana? Rabbil Alamin. Kita dah ubah huruf ain kepada huruf hamzah. Maka ini dikira sebagai lahnu jali. Lahnu yang terang. Maka hati-hati di sini tuan-tuan, huruf ain adalah huruf yang keluar di pertengahan halqum. Jangan
Tuan-tuan lihat ya, saya buat perbezaan. Saya buat perbezaan bunyi antara hidung, pertengahan halkum dan juga pangkal halkum. Hidung. A, 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 a. Nampak 3 peringkat perbezaan bunyi. Kerana kita mengeluarkan tempat yang berbeza. Kalau kita bunyi hidung. Nak tahu betul ke tak betul, bila kita sebut huruf Ain, cuba kita tekan hidung kita, tuan-tuan. Kalau tekan hidung kita, kalau masih lagi bunyi sengau tu, maka itu keluar pada hidung. Contoh saya bunyi huruf di hidung. Dia akan rasa macam tersumbat. Tapi kalau kita keluarkan di pertengahan halqum, tekan hidung pun tetap akan boleh sebut huruf Ain itu. Contoh saya sebut tidak ada sumbat apa. Kalau di hidung ni betul-betul depan mic saya bagi ni. Kalau agak boleh jelas ni. InsyaAllah perbezaan bunyinya saya nak bagi, tuan-tuan. Okey. Jadi huruf Ain jangan tukar lagi selepas ni. Jangan pergi ke hidung maupun pergi ke pangkal halkum bertukar dengan huruf hamzah. Kalau tukar dengan huruf hamzah, semayang kita minta ampun, minta maaf, solat kita tidak sah. Jadi Rabbil alamin. No, bukan Rabbil alamin. Okey, kita lihat pada hujung kalimah ini adanya huruf nun. Kita wakaf dengan huruf nun. Okey. Huruf nun, pastikan lidah kita ini betul-betul parking pada makhraj huruf nun. Kat mana huruf nun ini? Huruf nun keluar pada hujung lidah. Hujung lidah pada gusi bahagian atas antara gigi kacik kita tu. Ada 3 beradik. Ada huruf lam, ada huruf ra, ada huruf nun. Di situ, di hujung lidah itu. Jadi, biar parking betul-betul. Biar naik lidah kita tu. Rabbil alamin. Di situ. Rabbil alamin. Jangan baca, yelah tahulah orang Terengganu kan. Banyak huruf G. Dalam sembahyang pun janganlah terenung juga. Sebab ramai juga yang baca Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dah tahu gimana. Rabbil alamin. Itu terenung, tuan-tuan. Quran ni bukan bahasa Terengganu, dia bahasa Arab. Maka pergi kepada huruf nun. Rabbil alamin. Dan ada juga yang saya dengar bacaan huruf nun ini bunyi macam nun tapi parking dia salah. Dia parking macam mana? Dia parking lidah ni antara 2 gigi. Tapi bunyi macam nun. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lidah dia antara 2 gigi. Bunyi macam nun. Tapi tempat yang salah dia letak sebenarnya. Jadi hati-hati. Nun Rabbil alamin. Dia lidah kita naik pada gusi atas tu. Okey. Kita terus lagi insya-Allah pada ayat yang berikutnya. Ini tuan-tuan sekalian, kita punya siri live ini pihak Masjid Al-Muktafi Bil Asyah hadirkan untuk tahsin Al-Quran semata-mata. Kita tidak membahaskan hukum-hukum yang panjang, kita tidak membahaskan terlalu detail lah maksudnya, terlalu mendalam, hanya sekadar asas bacaan dan hukum-hukum tajwid yang perlu kita tahu secara asas sahaja. Kalau kata untuk lebih mendalam, kita akan buka kuliah lepas ni, siri-siri yang akan datang insya-Allah. Tapi untuk siri ini kita fokus pada asas ataupun untuk tahsin bacaan kita sahaja insya-Allah. Okey, kita teruskan pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut ya insya-Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, pada ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama juga perbahasannya seperti mana Bismillahirrahmanirrahim. Adanya huruf ha yang pedah di sini, tuan-tuan. Jangan tertukar lagi dengan huruf ha, ha simpul ataupun dipanggil huruf ha. Jangan. Tertukarnya huruf ha di sini. Sekejap ya. Di sini. Kalau kita tertukarnya huruf ha di sini kepada huruf ha dan juga ha di sini kepada huruf ha, ampun dan maaf, solat kita tidak sah kerana mengubah huruf daripada huruf ha kepada huruf ha. Okey, selesai pada ayat yang ketiga. Kita teruskan pada ayat yang keempat insya-Allah.
Saya baca, tuan-tuan ikut. Maliki yaumiddin. Okey, pada kalimah maliki, di sini adanya mim yang berbaris di atas. Kemudian, kalau tuan-tuan perhatikan di sini, adanya huruf alif yang kecil. Alif yang kecil ini, okey, ini hukumnya mad asli. Alif yang kecil di sini, pada kalimah maliki ni ada perbahasan para ulama, kenapa ditulis alif yang kecil, tidak ditulis dengan alif yang panjang. Di sini sebagai ilmu tambahan kita untuk hari ini, kerana di sini adanya perbezaan ataupun khilaf dalam kalangan imam-imam qura', ataupun adanya khilaf dalam bacaan qiraat, kerana adanya imam-imam yang membaca dengan hazaf alif. Ada imam yang membaca dengan maliki, maliki, dan ada yang membaca dengan maliki. Siapa yang membaca dengan maliki? Dengan maliki, wa maliki yaumiddin rawihi nasirun, itulah Imam Asim dan juga Imam Kisai, dibaca dengan, ini mengikut Thariq Syatibi, baca dengan maliki. Adapun imam-imam yang lain dibaca dengan maliki hazaf alif. Kenapa saya sebut kata tadi tak mau detail sangat, ini perbahasan yang tinggi dah ni. Okey, sebab surah Al-Fatihah ini kebiasaannya ada juga imam-imam daripada Arab datang ke tempat kita jadi imam tarawih dan sebagainya. Bila mana dia baca qiraat Arab, dia tak beritahu orang Melayu kita. Dia tak maklum pada jemaah, hari ini saya nak baca qiraat sekian-sekian, tak baca. Dan pernah berlaku dalam masyarakat kita, bila imam Arab dia baca qiraat yang lain, pada kalimah maliki ini dia baca dengan hazaf alif, dia buang alif ni, dibaca dengan maliki. Jadi huru-hara makmum belakang. Dia kata Tok Imam baca salah lah, Tok Imam tak betul lah. Ada yang mufarakah solat lah. Padahal dia yang tak tahu. Imam tahu je baca. Cuma imam tak beritahu pada makmum. Jadi saya terangkan sikit di sini sebagai ilmu tambahan. Kalaulah lepas ni tuan-tuan ada dengar imam yang membaca dengan Maliki Yaumiddin dengan pendek pada ma ini, jangan mufarakah kerana dia membaca mengikut qiraat yang lain. Okey? Dan kita lihat lagi pada kalimah ma ini, tuan-tuan sekalian, jangan terlalu tebalkan huruf mim ini sehingga menjadi ma. Maliki, maliki, no. Ma, maliki, maliki. Okey. Kemudian pada kalimah yaumiddin, yaumiddin, yau, sebelum huruf waw adanya waw yang sukun, ini adanya huruf ya yang berbaris di atas. Maka di sini hukumnya maklin, kena bagi hak waw sepenuhnya, yau, yau. Jangan terlalu cepat sehingga kita nak baca yaumiddin, yaumiddin. Itu salah, itu kena hati-hati tuan-tuan. Maka kena baca maliki yaumi, yaumi. Berikan hak huruf waw ini terlebih dahulu, baru kita masukkan huruf mim yang berbaris di bawah. Maliki yaumiddin. Sama juga nun di hujung kalimah ini kita sukunkan kerana waqaf, dan pastikan lidah kita betul-betul menyebut pada makhraj huruf nun. Baik. Selesai kita pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Okey, kita akan teruskan pada ayat yang kelima insya-Allah. Ayat yang kelima saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut insya-Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, pada ayat yang kelima kita lihat terlebih dahulu. Di sini adanya huruf hamzah yang berbaris di bawah. Hamzah qata' yang berbaris di bawah. Sama juga isunya macam bismillah tadi. Jangan kita baca dengan a. Jangan iyyaka, 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 iyyaka. Boleh? InsyaAllah. Kemudian pada kalimah na'budu, sama juga huruf ain tadi. Kat mana kita belajar tadi huruf ain, tempat keluarnya, iaitulah di pertengahan halqum. Huruf ain di pertengahan
halqum. Jadi jangan tertukar lagi dengan huruf hamzah. Jangan baca iyyaka na'budu. Itu menjadi huruf hamzah. Jangan na'budu huruf ain. Na'budu. Okey. Kemudian pada kalimah wa iyyaka, sama macam iya di hadapan tadi. Jangan baca wa iyya. No, wa iyyaka. Kemudian pada kalimah nasta'in. Sama huruf sin yang sukun, jangan jadikan ianya qalqalah. Itu salah. Jangan baca dengan wa iyyaka nasta'in. Sin pegang betul-betul tuan-tuan. Nasta. Wa iyyaka nasta. Okey. Kemudian huruf ain di sini sama juga perbahasan kita tadi, huruf yang berada di pertengahan halqum. Nasta'in. Jangan baca di hidung, nasta'in. Ataupun di pangkal halqum jadi huruf hamzah, nasta'id. Itu salah. Dan di akhir ayat ini adanya huruf nun, maka kita waqaf dengan sukun. Di sini boleh baca dengan isman, rong pun boleh. Tapi saya nak fokus pada bacaan yang sukun, maka pastikan lidah kita betul-betul berhenti pada makhraj huruf nun, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, yang paling penting yang perlu kita jaga apa dia? Di sini tuan-tuan. Iaitulah pada atas huruf ya ini adanya tanda syiddah, iaitulah tanda sabdu ataupun dipanggil tasydid. Sama juga di sini tanda sabdu, tanda tasydid. Di sini tuan-tuan, kalau kita baca terlalu cepat, terlalu gaduh, terlalu gopoh sehingga kita menghilangkan huruf syiddah ini, ampun dan maaf, solat kita tidak sah kerana merubah makna yang sangat ketara, yang sangat jelas. Kalau kita faham maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa dia? Kepadamu ya Allah kami sembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau kita baca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hilangkan sabdu ini, dan sabdu ini dia merubah maksud kepada apa? Kepadamu matahari kami sembah, dan kepadamu matahari kami minta tolong. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan kita beriman dengan Allah, kita beribadat untuk Allah, dan kita mohon pertolongan, kita mohon harapan, kita mohon segalanya pada Allah. Mana mungkin dalam solat kita, tiba-tiba kita boleh sebut kepadamu matahari kami sembah dan kepadamu matahari kami minta tolong. Subhanallah. Ini satu syirik yang sangat besar tuan-tuan. Maka hati-hati dalam solat kita. Atas huruf ya ini adanya sabdu. Maka bacalah dengan sabdu. Iyyaka. Tapi janganlah terlalu dalam sampai orang Terengganu panggil apa, nebeng sangat. Itu nebeng tu. Relax aja, baca relax aja. Bagi hak sabdu cukup. Iyyaka. Jangan siapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan yang orang kita panggil nebeng sangatlah. Jangan. Sekadar memberi hak huruf yang bertasydid. Tuan-tuan sekalian, ini sabdu ini kalau hilang, dia merubah maksud yang sebenar, merubah makna yang asal. Baik. Bukan setakat bahasa Arab tuan-tuan, bahasa Terengganu kita pun kalau hilang sabdu, ni saya nak cerita ni nak bagi nampak faham. Bahasa Terengganu kita kalau hilang sabdu pun berubah makna. Betul ke tidak? Berubah makna. Saya bagi contoh. Kalau kita sebut tadi iyyaka wa iyyaka, kepadamu ya Allah. Kalau kita baca iyyaka, tidak ada sabdu. Wa iyyaka, tidak ada sabdu. Dia merubah kepadamu matahari. Baik. Dalam bahasa Terengganu kita, kalau saya kata kucing makan, kalau saya kata ikan makan kucing, betul ke salah tuan-tuan sekalian? Ikan makan kucing. Ini kita
selingang sikit. Tapi untuk murid kefahaman, ikan makan kucing. Betul ke salah? Macam mana betul? Ikan makan kucing. Sepatutnya kucing makan ikan. Ikan makan kucing tidak ada sabdu. Bahasa Terengganu kita, kalau kita letak sabdu sikit je, ikan makan kucing. Maksudnya ikan dimakan oleh kucing. Jadi betul. Kalau kita sebut ikan makan kucing, salah. Sebab kucing yang makan ikan. Kalau kita sebut ikan makan kucing, ada sabdu situ, maka makna jadi betul tu. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah kita. Sama juga macam contoh yang lain saya nak bagi apa dia. Okey, kalau saya kata, hari ni saya rasa dok cakap. Saya rasa dok cakap. Hari ni saya rasa dok cakap. Kalau kita faham secara zahir ayatnya, hari ini saya tidak bercakap. Kalau kita letak sabdu sikit, hari ini saya dok cakap. Hari ini saya dok cakap, maksudnya hari ini saya tidak larat. Kalau kita letak sabdu sikit tuan-tuan sekalian, hari ini saya dok cakap, maksudnya hari ini saya tidak bercakap. Dalam bahasa Terengganu pun, kalau kita hilangkan sabdu ni boleh merubah pada makna pada masuk, apatah lagi bahasa Al-Quran. Maka hati-hati tuan-tuan sekalian pada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat ini, pada kalimah iyyaka wa iyyaka, tolong hati-hati jangan sampai hilangkan sabdu. Okey. Kita teruskan lagi, kita ada 2 ayat lagi insya-Allah. Pada ayat yang ke-6, saya baca dulu, tuan-tuan ikut ya insya-Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, pada ayat yang ke-6, ihdina. Di sini adanya hamzah wasal. Hamzah wasal ini perbahasan dalam ilmu, dalam bab hamzah wasal ini panjang sebenarnya, dan dia kena lihat pada huruf yang ketiga. Sekiranya huruf yang ketiga itu berbaris di bawah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Jadi disebabkan huruf dal di sini baris di bawah, sebab itu kita baca dengan ihdina. Dia sebenarnya bukannya hamzah qata' seperti mana iyyaka. Dia bukannya hamzah ini yang berada di sini, tidak. Di sini adalah hamzah wasal. Maka dibaca dengan baris bawah kerana huruf yang ketiga iaitulah huruf dal, baris bawah. Okey, kita terus. Ihdina. Okey, di sini adanya huruf ha simpul tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat di sini, jangan bertukar pula dengan huruf ha pedas. Macam bismillahirrahmanirrahim tadi, huruf ha pedas kepada huruf ha simpul. Ni huruf ha simpul, jangan tertukar pula kita baca dengan huruf ha pedas. Contoh macam mana kita baca dengan ihdi. Itu salah. Kerana kita dah mengubah huruf ha simpul kepada huruf ha yang pedas. Okey, kemudian huruf dal yang berbaris di bawah, ihdi, jangan di. Ihdina sira. Ra di sini yang berbaris di atas, kemudian adanya huruf mat, dibaca dengan tebal. Ingat tuan-tuan, huruf ra yang berbaris di atas ataupun yang berbaris di hadapan dibaca dengan tebal. Kalau ra itu berbaris di bawah dibaca dengan nipis. Contohnya macam mana? Pada kalimah ghairi ini, ra yang berbaris di bawah maka dibaca dengan nipis. Ihdina sirata. Baik. Di sini adanya huruf ta. Huruf ta sifatnya adalah isti'la. Huruf ta di sini tuan-tuan jangan bertukar juga dengan huruf ta. Ta ini mudah nak difahami. Dia adalah huruf abang kepada huruf ta. Huruf ta, kalau kita baca huruf ta yang tempat keluarnya adalah di hujung lidah. Ta pun sama di hujung lidah. Dia ada 3 beradik saya sebut tadi. Huruf ta, huruf dal dan juga huruf ta. Cara nak sebut huruf ta di sini tuan-tuan, sama seperti mana kita sebut huruf ta. Cumanya kita kena beri tebal sikit pada huruf ta ini. Yang mana lidah kita di belakang ni dia meninggi. Dia menaik. Lidah kita kat belakang. Jadi ta. Kalau kita sebut ta.
Itu bunyi ta. Kalau kita tidak naik kat belakang ni, kita seolah-olah menggemukkan huruf ta. Okay, faham maksud saya? Menggemukkan huruf ta. Macam dia bunyi ta, ta. Itu bukan ta yang tepat. Contoh kalau kita baca huruf menggemukkan huruf ta tadi, sepatutnya ta. Huruf ta. Jadi kita baca dengan ta, ta, ta. Itu kita menggemukkan huruf ta. Kalau kita baca ihdinas sirata, ihdinas sirata, ta. Salah sebenarnya. Huruf ta ini, huruf ta, dia berada di hujung lidah, yang mana belakang ni dia kena naik. Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Demikian. Itu sebutan bagi huruf ta. Kemudian pada kalimah al-mustaqim, di sini juga ada alif lam, lam ta'rif di sini, ataupun disebut sebagai hukum izhar qamari di sini. Jelaskan bunyi huruf lam, sama macam alhamdulillah tadi, sama macam mana kita tadi, al-alamin. Jangan bariskan huruf lam yang sukun. Jangan kita baca ihdinas siratal talamu. Salah tuan-tuan. Maka pastikan huruf lam ini sukun betul-betul. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Kemudian kita lihat huruf mim yang berbaris di hadapan, sin yang sukun. Kemudian huruf ta. Di sini adanya huruf ta, di sini bukan huruf ta. Jadi jangan bertukar, jangan letak ta di sini, ta di sini. Kalau kita baca ta di sini akan jadi ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaan yang salah dan solat kita tidak sah. Maka hati-hati tuan-tuan sekalian. Ihdinas siratal musta. Okey, huruf ta berada di hujung lidah. Kemudian adanya huruf qaf. Qaf di sini tempat keluarnya ialah di pangkal lidah. Pangkal lidah yang hampir pada anak tekak. Qa, qi, qu. Jadi tuan-tuan sekalian, para pendengar, tolong hati-hati di sini, jangan bertukar dengan huruf kaf. Kerana selepas huruf qaf ini, depan sikit adanya huruf kaf. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita dah menukarkan huruf qaf kepada huruf kaf. Minta ampun, minta maaf, salat kita tidak sah. Jangan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf yang berbaris bawah bunyi qi. Tapi jangan terlalu mendalam, jangan terlalu menebeng sangat sehingga kita baca mustaqim. Itu tak berapa tepat, tak berapa sempurna bacaan kita. Dan waqaf pada huruf mim yang sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulut di sini kerana huruf mim merupakan huruf asy-syafatain, huruf dua bibir. Okey, jelas sampai di sini pada ayat yang ke-6. Insya-Allah. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi pada ayat yang terakhir insya-Allah hari ini. Ayat yang terakhir pada ayat yang ke-7. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan sekalian, kita bahaskan lagi pada kalimah sirata. Ta ni saya dah sebut tadi, jangan bertukar dengan huruf ta. Kemudian pada kalimah allazina, hati-hati di sini, dan ramai dalam kalangan kita sering melakukan kesilapan pada kalimah ini. Lihat di sini tuan-tuan, adanya huruf zal. Ramai dalam kalangan kita baca dengan huruf zai. Huruf zai, kalau kita sebut huruf zai yang kaki panjang itu, maka kita telah merubah huruf daripada zal kepada huruf zai.
Jadi di sini tuan-tuan sekalian, pastikan kita sebut huruf zai ini, kita sebut dengan huruf zal ini sebutan yang tepat, sebutan yang sempurna. Macam mana kita nak sebut huruf zal? Huruf zal dia berada di antara dua gigi kita ni. Zal, zal. Zal. Za, zi, zu. Dia ada tiga beradik. Satu huruf za, dua huruf tha, tiga huruf za. Tha, za, za. Kalau baca dengan zai, itu salah. Dan kita baca dengan zai, ampun dan maaf, solat kita tidak sah. Maka lepas ni jangan kita baca dengan siratal lazina. Maka bacaan kita salah tuan-tuan. Bacalah dengan huruf zal. Zal yang berbaris di bawah. Siratal lazina. Siratal lazina. Okey. Kemudian pada kalimah an'amta, ini juga jangan keliru. Jangan keliru huruf ain dan juga huruf hamzah qata'. Jangan dua-dua jadi huruf ain. Ada yang baca siratal ladzina an'amta. Dua-dua jadi huruf ain. Sedangkan mula-mula sekali adalah huruf hamzah. A. Hamzah bagi atas bunyi A. An'a. An'a. Jangan dua-dua jadi hamzah. Siratal ladzina an'amta. Itu pun salah. Maka di sini hati-hati, adanya huruf hamzah, kemudian adanya huruf ain. Kemudian adanya huruf ta yang berbaris di atas. Okey, kita baca siratal ladzina siratal ladzina an'amta. An'amta. Hamzah bagi di atas, kemudian huruf ain yang berbaris di atas. Jangan bertukar hamzah dengan ain ini. Jangan letak ain dulu baru hamzah, ataupun dua-dua hamzah, ataupun dua-dua ain. Pastikan hamzah terlebih dahulu, kemudian baru huruf ain. Begitu juga dengan huruf ta di sini tuan-tuan. Kalau kita baca salah baris di sini, semayang kita juga tidak sah. Seperti mana saya sebut pada awal tadi, kesalahan yang jali, yang nyata antaranya ialah kita ubah pada baris. Kalau di sini kita baca dengan siratal ladzina an'amtu, solat kita minta ampun, minta maaf tidak sah. Kerana maksudnya di sini, iaitulah jalan yang engkau beri nikmat. Kalau kita baca dengan an'amta, siapa engkau beri nikmat? Yakni kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca dengan an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim, tu dia akan jadi iaitulah jalan yang aku beri nikmat. Seolah-olah kita pula Tuhan yang memberikan nikmat kepada manusia, sedangkan Allah yang memberi nikmat. Jadi di sini hati-hati, jangan terlalu gaduh sehingga kita ubah baris hadapan kepada baris dhammah, baris hadapan. Baris atas kepada baris hadapan. Hati-hati di sini. Baik, kemudian kita lihat pada kalimah alaihim. Kalimah alaihim di sini adanya huruf ain. Huruf ain macam tadi, jangan bertukar dengan huruf hamzah, jangan jadi alaihim. Ain, alaihim, alaihim. Kemudian huruf lam yang berbaris di atas, kemudian huruf ya yang sukun. Pastikan huruf ya ini kita beri terlebih dahulu. Jangan sibuk nak masuk huruf ha ni. Jangan sibuk alaihim. No, bagi huruf ya terlebih dahulu. Alaihim. Okey. Dan pada kalimah ini juga, para pendengar, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ramai juga dalam kalangan kita bila huruf ha ini, maaf ya, bila huruf ha di sini, ha yang berbaris di bawah, ramai yang baca dengan he. Baca dengan he. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Saya tak tahulah nama dia Ibrahim ke, ataupun terlalu singkat ke Pohing ke, tak tahulah. Sehingga kadang semayang pun terbawa-bawa nak baca hing tu. Tolong tuan-tuan muslimin muslimat, kita ubah cara bacaan kita lepas ni. Kalau sebelum ini, di sini terlalu ketara bunyi hing kita, maka lepas ini kita betulkan bacaan kita, sempurnakan sebut huruf ha yang berbaris di bawah ini. Kerana ha yang berbaris di bawah ini bunyinya hi. Hi. Kemudian adanya huruf mim yang sukun, him, bukan him.
Jadi bacaannya ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan alaihim. Itu tidak sempurna bacaan kita. Kemudian kita terus lagi pada kalimah ghairi. Di sini juga ramai juga yang tertukar tuan-tuan sekalian. Tertukar huruf ra kepada huruf ra. Huruf ghin kepada huruf ra. Ada yang baca dengan dua-dua ra di sini. Dibaca dengan ghairi. Ghairi. Ada juga yang baca dengan dua-dua ghin. Ghairi. Ghairi. Di sini huruf ghin terlebih dahulu, kemudian adanya huruf ra. Jadi huruf ghin kat mana tuan-tuan? Tempat keluar huruf ghin di hujung halqum. Jadi huruf ain di pertengahan halqum, hamzah di pangkal halqum. Ghin adik-beradik dengan dia adalah huruf kha di hujung halqum, maka disebut di sini ra. Ra. Jangan sebut ra. Ra jadi huruf ra. Ghin, ghairi. Ghairi. Jangan dua-dua ghin. Dua-dua ghin akan jadi ghairi. Ghairi. Itu juga salah tuan-tuan. Ghairi. Ra yang berbaris di bawah, maka dibaca dengan nipis. Ghairi. Ghairi. Kemudian adanya alif lam qamariyah di sini, izhar qamariyah. Terus kita masukkan huruf lam. Ghairil. Ghairil. Adanya huruf ghin lagi di sini. Sebelumnya ada huruf mi yang berbaris di atas, bacaannya ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Okey. Maghdu. Ghin antaranya huruf isti'la. Bila huruf isti'la sebelumnya huruf baris di atas ni, maka dia kena jelaskan sedikit sifat isti'la dia tu. Jangan terlalu nipis. Ghairil maghdu. Itu nipis. Maghdu. Ghairil maghdu. Bagi tebal sikit huruf ghin. Bagi dia sifat yang meninggi sikit kepada huruf ghin. Ghairil maghdu. Maghdu. Dan jangan erek. Jangan jadi qalqalah ataupun jangan beranak. Jangan baca ghairil maghdu. Itu salah tuan-tuan. Maka dibaca dengan ghairil maghdu. Okey. Kemudian adanya huruf dad. Huruf dad ni antara huruf yang susah lah, yang sukar untuk kita sebut. Susah untuk kita lafaz. Huruf dad satu-satunya huruf tunggal yang berada di tepi lidah. Okey, huruf dha yang berada di tepi lidah dan tempat dia di gigi geraham, sama ada belah kiri ataupun di belah kanan. Huruf dha di sini tuan-tuan, dia tidak melibatkan sebenarnya berkait dengan gelembung pipi ke ataupun nak sebut huruf dha ni terpaksa senyum angkat misai ke, tidak. Dia yang bekerja adalah lidah. Dia tak perlu sampai nak nyatakan huruf dha yang sempurna mesti gelembung pipi, tidak. Dia kalau tak gelembung pun, tapi kalau kedudukan lidah itu tepat pada makhraj huruf dha, maka itu adalah huruf dha. Okey, huruf dha kat mana? Tepi lidah yang kena pada gigi geraham, sama ada kanan ataupun kiri. Sama ada geraham belah sini ataupun belah sini pun tak ada masalah. Okey, yang paling penting adalah sebutan huruf dha itu sebutan yang tepat. Ghairil maghdu. Jangan sampai kita paksa nak sebut huruf dha ni mesti gelembung ni. Tidak. Yang bekerja, ingat saya sebut, yang bekerja ialah lidah. Bukan syarat nak beri betul huruf dha itu mesti gelembung pipi ataupun mesti nak baca sampai sengit mulut-mulut, sampai sengit misai-misai ke. Tidak tuan-tuan. Okey. Dia sebenarnya Quran ni kita baca relax je sebenarnya. Tak perlu sampai maghdu sampai, tak perlu pun. Kalau kita rasa makhraj yang kita baca itu kena pada tempat keluarnya, maka itulah huruf yang tepat, huruf yang sebetulnya. Okey, kita teruskan lagi pada kalimah alaihim yang kedua, sama seperti mana alaihim yang saya terang pada awal tadi. Ghairil maghdubi, ba baris bawah. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim, jangan dibaca dengan
alaihim, ataupun ain ini kita tukar kepada huruf hamzah, alaihim, itu pun salah. Dibaca dengan alaihim, hak baris bawah bunyi hi, adanya mim sukun him, jangan baca dengan alaihim lagi lepas ni. Okey, saya dah terang dah sebelum ini. Dan pada kalimah seterusnya, waladdallin, amin. Okey, tuan-tuan sekalian, pada kalimah waladdallin ini sama juga huruf dha seperti mana yang saya terang tadi pada kalimah al-maghdubi. Huruf dha tempat keluarnya adalah di tepi lidah, kena pada gigi geraham sama ada kanan ataupun kiri. Dan di sini adanya hukum mak lazim kalimi musaqqal. Mak lazim kalimi musaqqal. Kerana di sini ada kalimah dan adanya sabdu, dibaca dengan berat. Harakat di sini ialah 6 harakat, tuan-tuan sekalian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ dibaca dengan 6 harakat. Kemudian kita nak di sini, kalau kita perhatikan lagi tuan-tuan, atas huruf dha ini adanya huruf sabdu. Maka berikan hak sabdu itu, jangan kita hilangkan. Jangan dibaca dengan waladha, itu hilang huruf sabdu ini, tanda sabdu, maka solat kita boleh jadi tidak sempurna. Adanya huruf sabdu, dan selepas huruf alif ini adanya huruf lam yang bersabdu. Tuan-tuan sekalian, sabdu di sini dia tak perlulah kita masuk nak bagi jejak sabdu tu sampai pegang yang sangat lama. Contoh maksud saya ni, bila kita baca janganlah sampai dia jadi tertahan di situ. Kerana sabdu ni dia tak perlu tahan yang agak lama. Dia sekadar melalui sabdu itu dah sabdu. Contoh saya baca ghairil maghdubi alaihim waladda. Tak perlu sampai kita baca waladda. Itu dia menjadi tertahan dah di situ. Sama juga dengan huruf lam yang bersadu ini. Waladdallin. Dia itu tak berapa kena, tuan-tuan. Lam yang bersabdu sekadar kita lalu, kita bagi hak huruf yang bersabdu itu cukup. Waladdallin. Itu yang terbaik. Okey? Dan di akhir pada kalimah ini adanya huruf nun yang sukun. Nun yang berbaris di atas dan kita waqaf, maka kita berikan tanda sukun. Kita berhenti dengan huruf nun, maka pastikan lidah kita ini, tuan-tuan muslimin muslimat, betul-betul kena pada makhraj huruf nun. Janganlah kita silap, kita tak tahu ke mana parking kita. Mungkin jadi waladdallin, hilang begitu saja. Sekarang ni kita dah belajar satu persatu huruf dalam surah Al-Fatihah kita ni, tuan-tuan sekalian. Harap-harap lepas pada ni kita dapat tengok balik satu persatu ayat dan kita carilah guru bertalaki, minta guru untuk mengiktiraf bacaan kita, untuk mensahihkan bacaan kita, membenarkan bacaan kita satu persatu. Ini secara teorinya kita boleh belajar melalui siri live kita ini, tuan-tuan sekalian. Dan apa yang saya harapkan daripada siri program kita Al-Quran Sahabat Aku ini, insya-Allah untuk siri yang seterusnya juga bersama dengan sahabat saya Ustaz Raja akan datang, kita akan kupas berkait dengan surah-surah lazim pilihan. Antaranya kita insya-Allah kita akan mulakan dengan surah Wadduha, insya-Allah saja. Okey, surah Wadduha sehinggalah surah An-Nas. Dalam masa yang sama juga kita nak memberikan peluang kepada abang-abang, ayah-ayah yang berada di rumah dalam tempoh PKP kita ini supaya mampu untuk menjadi imam di rumah, terutamanya dalam solat fardu kita dan juga solat tarawih kita. InsyaAllah kita nak memberikan peluang ataupun nak kemudahan lah, nak berkongsi sedikit sebanyak ilmu berkait dengan Al-Quran ini, supaya mudah abang-abang, ayah-ayah semua untuk menjadi imam di rumah, insya-Allah. Dan kita berhenti di sini dahulu untuk siri live yang pertama kita hari ini. Kita tahsin surah Al-Fatihah.
Apa yang saya harapkan sebalik yang saya sampaikan tadi dapat kita amalkan, dapat kita perbaiki yang mana salah sebelum ini, yang mana kita silap. Kalau hari ini kita baru tahu, selepas ini kita kekal dengan ilmu yang baru kita tahu ini, insya-Allah. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk mencari guru, bertalaki, berhadapan dengan guru, minta pengiktirafan daripada guru, betulkan bacaan daripada guru. Kalau hanya sekadar mendengar MP3 audio semata-mata belum cukup. Yang paling penting adalah kena talaki, kena musyafahah dengan guru, berada di hadapan guru, dengar bacaan kita, dan guru yang akan membetulkan bacaan kita, insya-Allah. Dan pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah juga ingin kreditkan live kita pada hari ini kepada saudara kita yang bernama Ihsan Samsudin dari designis.co yang merupakan juga sukarelawan masjid yang banyak membantu persiapan teknikal kita dan juga montaj untuk program kita hari ini. Dan juga dikreditkan juga pihak masjid kepada Dr. Ku Khairi atas sumbangan idea. Subhanallah, ini satu perkara yang sangat bagus, sangat baik, yang mana pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah sangat gembiralah dengan idea-idea yang dicadangkan, dan dengan bantuan sokongan daripada NGO ataupun daripada sukarelawan-sukarelawan untuk membantu pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Terima kasih kepada saudara Ihsan Samsudin dan juga Dr. Tengku Khairi atas sumbangan idea dan juga persiapan teknikal kita untuk adakan siri live Al-Quran Sahabatku ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk terus subscribe di channel YouTube kami, pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, iaitulah TV Mambas, TVMAMBS. Boleh subscribe di YouTube dan juga boleh terus like page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah untuk mengetahui program-program aktiviti yang akan dijalankan di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah ini, insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, sekiranya tuan-tuan ingin memberikan sumbangan tabung pengurusan dan pentadbiran masjid, boleh terus bank in ke akaun Bank Islam kami, masjid di bawah nama Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, nombor akaun 130110010878, dan ada kami pinkan komen ini. Tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun di situ untuk memberi sumbangan dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok, insyaAllah. Dan untuk maklumat tuan-tuan, siri live Al-Quran Sahabatku ini kita akan online, kita buat secara live, bersiaran pada hari Isnin, Selasa dan Khamis. Dan insyaAllah bersama dengan Ustaz Raja, insyaAllah. Dan hari Khamis, dan begitulah seterusnya, kita sama-sama tahsin surah-surah lazim pilihan. Mudah-mudahan apa yang kami rancang dan kami laksanakan ini mendapat rahmat dan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ramai lagi masyarakat kita yang sentiasa celik Al-Quran, yang sentiasa nak belajar Al-Quran, faham Al-Quran. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok. Terima kasih kepada yang mendengar, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi, selamat berpuasa, selamat berbuka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.